بيت الله الهلال والشفاء والرسول الوصال والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Baik, kita sambung masalah ke-185 Kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal-Imam, hukum makmum dan imam, juzuk yang kedua, masalah ke-185. Masalah ke-185.
Hukum sembahyang di belakang imam berhadas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hukum sembahyang di belakang imam berhadas. Imam sama ada hadas kecil atau hadas besar, imam terlupa, makmum sembahyang di belakang. Macam mana hukum makmum tu nak buat? Lebih-lebih lagi kalau makmum tu dapat tahu ketika sembahyang. Ketika sembahyang tu dapat tahu rupanya imam berhadas. Macam mana boleh dapat tahu tu? Kat kira lah macam mana pun. Tapi dapat tahulah. Dapat tahu, oh imam berhadas. Macam mana nak buat? Sembahyang di belakang imam. Sembahyang di belakang imam yang berhadas itu sah jika makmum tidak mengetahui bahawa imam itu berhadas. Ini hukum yang pertama. Makmum dia tak tahu imam tu berhadas, badan kecil atau hadas besar. Jadi makmum tadi sembahyang je lah belakang imam. Kemudian habis sembahyang, makmum tadi sah yang tu dulu. Sebab makmum dapat tahu selepas habis sembahyang. Itu nombor satu. Yang kedua, dalam masalah makmum ikut imam, dia ada satu syarat, iaitu jika makmum tadi jika imam tadi tak sah sembahyang atas sebab yang tersembunyi. Sebab tu tersembunyi, maka makmum tadi sah. Jika makmum mengikut imam sembahyang, jadi makmum lah, imam tu tak sah kerana sebab yang tersembunyi, maka makmum sah. Itulah sebab logik lah. Sebab imam batal pun sebab tu tersembunyi. Takkan nak salahkan makmum juga. Makmum mana tahu. Itu dah panggil sebab yang tersembunyi. Semua sebab-sebab yang tersembunyi tadi, jika berlaku dekat imam, imam batal tapi imam tak sedar, imam tak tahu, imam terlupa, makmum ikut, makmum pun sah. Sedar-sedar lepas sembahyang, makmum sah. Okey, sebab-sebab tersembunyi itu boleh jadi sebab najis ada dekat imam, tapi najis yang tersembunyi lah, najis tak nampak. Jadi takkan nak salahkan makmum juga. Yang kedua, sebab hadas. Hadas besar, berjunub. Mana nampak, mana tahu. Hadas kecil, tak ada wuduk, mana tahu. Okey, maka makmum tadi sah, tak boleh nak salahkan makmum. Kecuali satu je keadaan. Walaupun imam yang salah, makmum tetap tak sah juga sembahyang dia, walaupun masalah itu tersembunyi. Iaitu kalau imam tu bukan Islam, kafir, kata berlakon ke menyamar ke, tak kira lah. Imam tu kafir, makmum ikut, makmum wajib qada balik, walaupun 30 tahun yang lepas sekali pun. Jika dapat tahu lah. Kalau tak dapat tahu, tunggu hari kiamat lah. Macam mana benda tak tahu. Imam tu orang kafir, dia jadi imam atas sebab-sebab tertentu, mana tahu dia jadi, kenapa dia jadi. Makmum tadi ikut. Okey, kekafiran tu tak nampak kat muka, dia tersembunyi. Tapi tetap juga makmum tadi tak sah. Tak boleh nak kata tak boleh salahkan makmum. Makmum mana tahu, mana bukan ada stepek atas muka kafara atas dahi. Tu dajjal. Boleh nampak. Jadi tak bolehlah salahkan makmum. Tak kira. Yang ini bab ni
bab kafir ni tetap juga wajib sembahyang balik. Jarang-jarang jadilah. Kalaulah imam tadi tak sah sembahyang dengan sebab najis. Dengan sebab najis, detailnya jika najis itu mudah dilihat kalau lihat. Mudah dilihat kalau lihat. Bukan semestinya nampak. Maka makmum tadi tak sah juga. Imam tak sah, makmum ikut imam. Yang mana imam tu tidak sah kerana masalah najis. Yang mana masalah najis tu masalah tersembunyi. Contohnya tai cicak dalam poket. Itu tersembunyi. Kalau tai cicak atas bahu, itu bukan tersembunyi. Tai cicak dekat kaki, kat kaki je, kat tumit, itu bukan tempat tersembunyi. Maka makmum tadi semua tak sah. Makmum kena sembahyang balik. Sebab imam tak sah sembahyang kerana ada najis, yang mana najis tu bukan tersembunyi. Bukan tersembunyi. Duduk dekat saya bagi contoh apa tadi? Bukan tersembunyi. Atas bahu, atas belakang, kat depan ni, dekat lutut, bukan dalam kain, luar, dekat baju di luar. Yang mana kalau pergi tengok memang nampak. Tapi tak ada orang tengok pun, mana ada orang yang tengok. Tapi kalau tengok senang tak nampak? Senang. Namanya tempat dia bukan tempat tersembunyi. Makmum tadi pun tak sah juga. Tapi kalau tempat tersembunyi makmum sah. Contohnya dalam poket. Contohnya air kencing kering yang ada dekat baju imam. Bila air kencing kering 2-3 titik je pun, mungkin air kencing dia, mungkin kencing anak dia, najis lah. Oleh kerana air kencing kering ni kan tersembunyi, maka imam tadi jadi imam, makmum jadi makmum. Imam tak sah sebenarnya. Habis sembahyang, adakah makmum perlu sembahyang balik? Tak perlu. Sebab masalah imam tadi tersembunyi. Tapi kalau masalah imam tadi zahir, contohnya dekat kaki, zahir tu, kita tak kata memanglah zahir tapi tak ada orang pun tengok. Dia bukan kira orang tengok tak tengok. Dia kira tempat tu tersembunyi atau tidak. Itu kalau masalah najis. Dalam masalah hadas, confirm tersembunyi. Jadi tak payah bincang je lah. Kalau imam berhadas, imam tak seperasan, makmum ikut. Kemudian makmum sedar selepas sembahyang. Setelah makmum sembahyang, makmum tahu sama ada imam mengaku ke makmum macam mana tak kira lah. Yang penting makmum baru tahu lepas salam, lepas habis sembahyang. Hadas ni confirm tersembunyi. Maka sahlah makmum tadi. Sebab mana boleh nampak hadas dekat imam. Itu dobek dia. Dobek tu kena hafal tu. Okay, mari kita tengok yang ni. Jika sembahyang di belakang imam yang berhadas. Kat mana berhadas tu? Berhadas tu maksudnya satu keadaan yang tersembunyi lah. Mana nampak? Okay. Sah jika makmum tidak mengetahui. Sah kalau makmum tak tahu. Memang mana tahu. Okay. Dan tak tahu tu sampai salam. Jangan tak tahu mula-mula tapi tengah sembahyang tahu. Itu bab lain pula. Mungkin macam mana cerita? Mungkin suami isteri kot. Suami isteri berjunub, kemudian diorang nak sembahyang sama-sama, sembahyang berjemaah. Suami macam mana cerita? Macam mana buat tu? Isteri dia tahu lah suami dia mandi wajib ke tak mandi wajib lagi. Sebab kan duduk satu bilik contohnya tu. Lepas tu dia kalau duduk satu rumah, atas seorang, bawah seorang, tu tak kira juga. Masih lagi dikira tersembunyi walaupun suami isteri. Ini katalah, memang duduk dalam bilik, tak keluar. Isteri dia pergi mandi. Kemudian suami dia duduk dulu. Isteri dia habis mandi, suami dia pergi ambil wuduk. Okay? Jadi isteri tak terlupa pula suami dia tu berjunub. Sebab perempuan dah mandi dah, isteri mandi. Bila mandi, isteri mandi. Lepas tu suami ambil wuduk aja, tak mandi. Lepas tu mereka solat berjemaah. Tengah-tengah sembahyang tu rakaat kedua, isteri teringat. Macam tu kot. Nak bagi contoh macam mana? Tu je lah kot. Kalau imam berjunub, imam tak ada wuduk, makmum mana tahu.
Kalau makmum nak tahu pun imam bagi tahu lepas sembahyang. Jadi kalau lepas sembahyang selesai, sembahyang makmum sah. Tapi kalau tengah-tengah sembahyang baru makmum tahu. Macam mana keadaannya? Macam tadi lah kot. Mana lagi? Takkan tiba-tiba makmum boleh tahu. Kasyah ke apa? Jadi nak kira macam tu lah contoh. Dan buat contoh macam mana pun, yang mana makmum tahu imam berjunub, imam tak ada wuduk. Tahu bila? Tengah sembahyang. Tu bab lain. Itu dia tak boleh tangguhkan jalan sembahyang. Nanti beritahu lah lepas habis sembahyang, beritahu lah imam, dia tak mandi wajib lagi, dia tak ada wuduk. Nanti aku sekira sah lah. Tak sah. Makmum tak sah. Sebab makmum ingat ketika makmum dalam sembahyang sedang mengikut imam tu. Tapi kalau dia sedar setelah imam salam, makmum sah. Okay. Yang dia nak bahas bukan yang itu. Tetapi adakah sembahyang itu dikira sembahyang berjemaah atau sembahyang bersendirian? Oh gitu nak cerita. Lepas imam salam, makmum pun tadi pun salam, habis sembahyang dah, barulah imam bagi tahu ke makmum baru tahu bahawasanya imam tadi berada kecil atau berada besar, ataupun macam itulah, ada masalah lah sembahyang imam, yang mana sembahyang imam tu batal, tapi makmum dapat tahu lepas imam salam, maka makmum tadi sah. Soalannya, makmum tadi sah sembahyang, betul lah? Sebab sedar selepas imam salam. Soalan dia kat sini, dapat pahala jemaah atau tidak, ataupun dikira dia sembahyang berjemaah atau tidak. Kat situ poin dia. Adakah dia dikira sembahyang berjemaah atau sembahyang seorang? Sembahyang memang sah. Bagi masalah ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang asah, dikira sembahyang itu berjemaah, dapat 27, dan dia dikira sembahyang jemaah sebab walaupun imam tak sah, oleh kerana dapat sedar, dapat tahu, teringat bila imam dah bagi salam, makmum pun dah bagi salam, maka waktu tu makmum tadi sah dan makmum tadi dikira sembahyang berjemaah. Imam kena sembahyang balik Okay. Dan pendapat ini dikatakan oleh Syekh Abu Hamid dan kebanyakan ulama, dan dinaskan di atasnya oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Tak adalah, benda ni tak kisahlah. Yang penting sah lah. Cuma dapat tak 27? Nak kata 27 dapat atau tidak, kena tengok dulu. Dia dapat tak solat jemaah? Lah, dia memang solat jemaah pun. Tak, sebab dia sebenarnya tak solat jemaah sebab imam dia tak sah. Kalau macam tu sembahyang dia tak sah lah. Sembahyang dia sah, imam yang tak sah. Kenapa pula sembahyang makmum sah? Sebab makmum dapat tahu lepas makmum tu salam. Dan masalah imam tadi tu, masalah yang tersembunyi, iaitu tak ada wuduk ataupun mandi, ataupun tak mandi junub lagi, berjunub. Maka makmum tadi sah lah. Sah. Dapat tak 27? Khilaf ulama. Setengah ulama kata dapat 27. 27 tu dengan maksud sembahyang dia sebenarnya berjemaah. Gitu. Walaupun imam tak sah. Pendapat yang kedua kata macam sembahyang seorang-seorang. Apa implikasi daripada hukum tadi? Baca. Dan berkata pengarang kitab At-Tatimmah, dan dibinakan atas dua pendapat ini beberapa masalah. Ada implikasi, kesan daripada bila kita kata dia berjemaah, makmum tadi berjemaah, atau kita kata makmum tadi tak berjemaah. Kan khilaf tadi. Dia ada kesan dia, implikasi dia. Apabila mendapati makmum akan imamnya, bila makmum dapat tahu imamnya di dalam rukuk, bukan dapat tahu. Apabila mendapati makmum akan imamnya, bila makmum tadi masuk ketika imam rukuk, atau mudah bahasanya imam tanggung Fatihah. Sedangkan lepas pada semayang baru dapat tahu imam tu semayang pun tak sah. Jadi bila tak sah, macam mana nak tanggung Fatihah imam? Macam mana nak tanggung Fatihah makmum? Fatihah imam sendiri pun tak tertanggung sebab tak ada wuduk atau berjunub atau tak sah tadilah. Tiba-tiba makmum masuk-masuk, imam dah rukuk, dia Allahu Akbar, terus rukuk. Kenapa kau terus rukuk? Bacalah Fatihah. Imam tanggung.
Fatihah. Imam nak tanggung macam ni, imam pun tak sah. Cuma dia tak sedar lagi waktu tu. Dia pun tak boleh tanggung diri sendiri dia sendiri. Macam mana nak tanggung makmum? Itu persoalannya. Apabila mendapati makmum akan imamnya di dalam rukuk, dan jika kita katakan bahawa sembahyang itu berjemaah, jika ambil pendapat yang kata makmum tadi dapat sembahyang jemaah, 27 pendapat dikira berjemaah walaupun imam tak sah kerana disedari selepas salam dan imam punya masalah tadi tersembunyi, niscaya dikira rakaat itu baginya. Maknanya rakaat itu kira. Walaupun kita kata imam tanggung Fatihah, tapi imam pun tak boleh tanggung Fatihah dirinya sendiri, tapi sah juga, dapat juga rakaat. Dan kalaulah tidak, kalau kita kata makmum tadi tak dapat jemaah lah, makmum tadi sekadar sembahyang sah saja, sebab dia tak tahu imam tu berjemaah, dia tak tahu imam tadi sah, bukan, dia tak tahu imam tadi ada masalah, tak berwuduk, tak mandi wajib, ada najis tempat tersembunyi, dia mana tahu. Jadi bila dia tak tahu, maka sembahyang dia sah, tapi hakikatnya imam tidak sah. Jadi sebenarnya dia sembahyang seorang. Sebenarnya dia sembahyang seorang. Itu pendapat kedua, bukan jemaah. Maka rakaat itu tidak dikira bagi. Rakaat itu tak kira. Ini pun masalah jugalah. Macam mana? Dia dapat tahu lepas salam. Dia masbuk tadi, dia masbuk. Bila imam rukuk, lepas salam tu, lepas salam imam terus buat pengumuman. Minta maaf tadi lupa mandi junub. Imam terus buat pengumuman. Tak ambil wuduk. Lepas salam je. Terus imam buat pengumuman. Terpakai kain yang ada najis, tapi air kencing kering. Ataupun dalam poket dia ada tai kucing apa. Dalam poket tai busuk kan. Tai cicak lah, logik sikit. Dalam poket dia ada tai cicak. Makmum tadi yang imam tanggung Fatihah tadi, sedangkan hakikatnya imam tak tanggung. Kalau ikut pendapat yang kalau kata sembahyang dia dapat jemaah, maka sembahyang dia settle. Tapi kalau mengikut pendapat yang kedua, mengatakan dia tak dapat sembahyang jemaah, makmum tadi cuma sah saja sebab tak tahu, maka dia wajib bangun dengan segera. Walaupun makmum tadi dah salam, bangun dengan segera untuk tambah rakaat. Sebab sebenarnya rakaat awal-awal yang imam tengah rukuk, makmum tadi masuk tadi, yang mana makmum tadi beranggapan dapat rakaat sebab dapat dengan imam ketika imam tu rukuk, dapat tamakninah lagi. Sebenarnya tak dapat. Jadi makmum tadi walaupun dah salam, makmum tadi dikira belum salam, maka makmum tadi terus bangun tambah lagi satu rakaat. Dengan syarat masa jangan panjang sangat, bercakap jangan banyak sangat. Masuk bercakap tu berzikir, berwirid, apa-apalah yang dipanggil bercakap, yang keluar suara, jangan banyak sangat. Lebih 6 patah perkataan, habis tak boleh, kena sembahyang balik lah. Jika makmum tadi lebih 6 patah perkataan, kena sembahyang balik. Makmum tadi kena sembahyang balik lah. Tapi kalau baru 1, 2 atau tak bercakap lagi, dan masa tu tak panjang lagi, masih lagi dalam seminit ke bawah ke, lebih kurang, itu pun ikut uruf je lah. Masih lagi belum panjang perceraian daripada salam makmum tadi, maka makmum tadi boleh, kalau tak panjang, boleh sambung terus sembahyang, tambah satu rakaat lagi. Sebab kalau imam salam-salam, terus imam buat pengumuman, makmum mesti ternganga. Tengok, dia bercakap kan, imam nak cakap apa tu? Tu lah, tak tahu, dia cakap benda apa tu, tentu dengar dia cakap apa. Kan popek cakap, habis. Kalau dia diam je, benda apa? Diam. Takut. Ini kalau imam buat pengumuman salah ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa? Mana ada kuliah hari ni? Hari ni Selasa contoh kan. Mana ada kuliah subuh? Dia diam. Takut kalau imam kata dia masalah tadi, aku nak bangun terus. Jangan layan orang sebelah. Lepas ni kau di sana, tarik jangan layan. Kalau di sana kedai ni. Biasa kedai janda. Contoh tak boleh. Cakap lebih 6 patah perkataan, habis. Habis tu dengan maksud, jika imam buat pengumuman tadi, tadi saya begini-begini tak sah, habis. Makmum tadi habis. Imam lama dah habis.
Tapi kalau imam tadi buat pengumuman, kita ada buat kutipan sikit, tak ada kena-kena, tak apalah. Jadi jangan. Satu. Yang kedua, masa tu jangan lama. Kalau imam dah subhanallah, 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 sampai subhanallah dah, nak baca doa pun teringat, imam buat pengumuman, makmum dah macam-macam dah, dan masa tu pun dah panjang. Habis lah. Habis tu apa? Makmum sembahyang balik. Okey. Kalau makmum masbuk pun sama. Makmum masbuk macam mana? Masbuk tambah rakaat tu. Katalah makmum dapat rukuk yang kedua, rakaat makmum dapat rakaat yang kedua. Makmum dapat dengan imam ketika rukuk rakaat kedua. Katalah sembahyang subuh. Rakaat kedua. Rukuk. Makmum pun Allahu Akbar terus rukuk. Fatihah. Fatihah imam tanggung, okey? Lepas tu tahiyat. Lepas tu tahiyat imam salam, makmum tambah satu lagi. Masa tengah-tengah tambah tu imam buat pengumuman. Makmum ni dengar, dia tahu dah. Lepas ni aku tambah satu lagi kan? Satu lagi. Maksudnya yang mula-mula tadi tak dapat juga. Sebab imam tanggung Fatihah, tapi imam sendiri pun tak boleh tanggung dirinya sendiri. Itu kalau masbuk Sama juga kalau masbuk dah salam dah. Bila masbuk ni salam je, imam terus bagi tahu. Rupanya imam tadi tak berwuduk atau tak mandi wajib. Makmum masbuk yang dah salam tadi, padahal dia tambah satu rakaat dah. Dia salam, imam buat lambat sikitlah pengumuman. Pun sama juga, makmum tadi terus tambah satu rakaat. Dengan syarat jangan lama sangat, dan dengan syarat jangan lebih 6 patah perkataan. Tu dobik dia tu. Tapi kalau kita pergi ke pendapat yang satu lagi, iaitu sebenarnya makmum tadi sah. Okey, memang setuju makmum sah. Dan makmum tadi dapat pahala jemaah kerana makmum itu memang berjemaah sebenarnya walaupun imam tak sah. Maka dapatlah rakaat pun dapat, Fatihah pun tanggung. Tapi kalau dalam kitab-kitab kita tengok, kitab-kitab lain semua kata tak sah. Maksudnya tak boleh, Fatihah tu tak boleh. Cuma dia bagi dua pendapat kat sini. Kalau saya setakat yang saya baca ni kitab-kitab macam pedoman sembahyang berjemaah ke, pendapat kitab-kitab lain lah. Semua kata makmum tadi, imam tadi tak boleh tanggung Fatihah makmum. Sebab imam tak boleh tanggung Fatihah dirinya sendiri, macam mana nak tanggung makmum? Rupanya ada pendapat kedua. Boleh juga kata makmum tadi berjemaah. Okey. Imam awak tak tahu dia gini. Saya teringat satu, saya teringat satu sebelum jawab. Kalaulah makmum tadi masbuk yang tambah rakaat, tapi bukan masbuk yang imam tanggung Fatihah. Contohnya makmum tadi dapat tahiyat akhir. Maknanya tak ada kena-mengena Fatihah tak Fatihah. Lepas imam salam, imam yang tak sah tadi makmum tambah rakaat. Bukan tambah rakaat, dia memang tak dapat apa-apa rakaat pun kan. Teruskan sembahyang dia lah. Makmum tadi masbuk juga, tapi tak ada kena-mengena Fatihah, imam tanggung, imam tak tanggung. Maka kalau macam tu, makmum tadi sah juga. Makmum tadi sah secara mutlak. Sebab pertama, makmum tak tahu dan masalah imam tersembunyi. Yang kedua, makmum tak ada tanggung, imam tak ada tanggung apa-apa Fatihah makmum. Walaupun makmum tadi dapat tahiyat akhir je ke. Yang penting tak, yang bukan Fatihah. Saya terlupa yang tu. Okey. Macam adakah wajib imam bagi tahu? Adakah wajib imam bagi tahu makmum? Secara umumnya imam tak wajib bagi tahu. Sebab perkara tu tersembunyi. Imam ingat je belah terus. Ingat je tu belah. Maksudnya tak perlu beritahu, tak perlu buat pengumuman. Pernah jadi dulu, tapi bukan masalah, lebih kurang masalah ni lah. Dia bukan imam, tapi imam tak ada subuh waktu tu, dia ada masalah sikit. Masalah kencing dia kalau bergerak-gerak sikit, bukan bergerak lah sebenarnya. Dia bukan dia panggil kencing. Dia panggil kencing apa? Dedah. Tapi bukan dedah sebenarnya. Dia ginilah. Dia ada masalah sikit. Ada saluran kencing dia
tak lancar. Jadi ada air kencing dia lekat. Macam tu cakap lekat. Tapi bila bergerak dia keluar sitik ketak sitik. Gitu aje. Dan berlaku bukan tiap hari pun. Berlaku jarang gitu gitu. Kalau berlaku setiap minit, itu dipanggil daimul hadas. Itu masalah lain. Ini tak, dia bukan berlaku selalu pun. Mungkin sebulan sekali ke. Sebulan sekali pun menyakitlah juga tak. Sebulan sekali ke, sebulan 2 kali gitu. Ketika dia sujud, kan ada pundi kencing tertekan ke apa tak tahulah. Tak titik. Sikit keluar. Dia duduk keluar ke tak? Tengah semayang jadi imam takkan nak selak. Jadi dia pun tahiyat sambil-sambil tengok takut-takut ada basah-basah ke. Tak ada benda. Lepas tu dia pun teruskan semayang. Lepas dia salam, dia pegang tu, dia tengok basah sikit, nampak yakin dah basah. Maknanya tadi memang keluar sebenarnya. Sepatutnya dia balik. Tapi dia buat pengumuman. Pertama leceh. Jemaah 300 orang. Memang minta maaf lah tadi, semua kena semayang balik dia kata gitu. Saya ada kat belakang lah. Semua kena semayang balik sebab tadi saya tak sah semayang saya. Saya masa sujud tadi terkeluar setitik 2 titik air kencing. Sedangkan benda tu tersembunyi. Senyap belah je lah. Okay, bila dia kata macam tu aja, sebenarnya tak semua makmum yang kena qada. Tak semua makmum. Makmum yang tak ada berhutang Fatihah, bukan berhutang lah, imam tak tengok Fatihah dia, tak ada masalah, memang sah pun, sepakat ulama sah. Maka makmum yang tengah masbuk yang tambah rakaat dan imam tanggung Fatihah dia, terus tolak je yang awal tadi, tolak terus, nanti tambah dia terus. Makmum yang dah salam, dah bercakap-cakap dah habis doa baru dia buat pengumuman. Contoh macam tu kan, semayang balik tu. Jadi imam sepatutnya belah gitu aja, imam bagi tahu, maka makmum dah dapat tahu. Maka makmum tadi kena sembahyang balik. Kalau makmum tu dah balik, dia tak tahu kan? Dia dah balik lah, dia balik awal. Dia tak tahu, tak apa lah. Tak wajib cari dia bagi tahu, tak wajib. Jadi kalau imam kalau batal dalam keadaan benda tu tersembunyi, maka tak boleh buat pengumuman. Tapi kalau contohnya tai cicak ada dekat lutut, bukan dalam luar. Kalau dalam tersembunyi, luar. Dekat jubah, dekat kain, tapi bahagian lutut. Kena pula ketika imam tu semayang baru kena tak cicak. Maksudnya baru cicak berak. Bukan kena daripada rumah. Tak rakaat kedua baru kena. Dan tak perasan pun. Dan habis semayang, imam tadi wajib buat pengumuman. Sebab apa? Sebab tai cicak ada dekat lutut, di luar, dan tempat itu zahir. Tempat itu mudah untuk dilihat. Walaupun makmum seorang pun tak nampak. Macam mana makmum nak nampak makmum duduk belakang? Inilah mazhab Syafi'i. Kalau kita perasan, hukum mazhab Syafi'i dia ada style tu. Style. Dia batal kerana dianya zahir. Walaupun tak ada orang nampak. Walaupun makmum tak nampak. Kalau ada dekat tumit tu, lainlah. Makmum boleh nampak. Ini tidak. Tempat tu zahir. Walaupun makmum tak nampak, batal dengan makmum. Kalau tempat tu batin, makmum tak batal. Imam je batal. Dia ada hukum tu. Yang hukum apa? Telekong tu kan? Yang viral seminggu 2 ni kan? Sama, kaedah yang sama. Kaedah yang sama. Memang mazhab Syafi'i ada kaedah tu. Bila pakai dua lapis, 2 keping kain telekong, satu kain, satu telekong. Dalam tak pakai apa, berkemban atau pakai baju t-shirt ataupun yang mak senang cerita, kalau terselak sikit, bukan terselak lah, ternaik sikit kain telekong tu, kalau tengok kot ni, sebab dia dah terselak sikit, kalau dia melekat je dekat tubuh kain telekong tu, gini je, melekat je dekat tubuh. Kalau angkat tangan pun macam ni je, sini, belah sini, angkat tangan, Allah, melekat je dekat tubuh, tak ada masalah. Tapi kalau di ke depan, kipas pula helikopter, kain pula jenis yang ringan, terselak ke depan. Ketika dia kunut, naik. Kan kunut angkat gini, tu. Ataupun ketika dia rukuk, dia akan terjatuh kan. Ataupun sebagainya. Ataupun ketika dia nak sujud tu, dia takut terpijak ataupun terkena lutut
Kain takut tertarik kan macam tu, maka dia tolak sikit ke depan. Biar kembang sikit. Macam manalah. Jika dilihat masa tu, nampak aurat. Tengok kot ni lah. Saya tak katalah kot ni. So kot ni kalau tak gerak, dia kot, bukan kot ni. Kot ni, kot tepi sikit. Gini. Sebab dia ke depan lah. Nampak? Kalau lihat, kalau nampak aurat, batal. Siapa tengok? Dia bukan masalah orang tengok. Sama macam ni. Dia punya kaedah tu sama. Konsep tu sama. Dia bukan masalah orang tengok. Dia masalah kalau tengok. Nampak tak? Terdedah tak aurat dia? Dah terdedah. Seumpama terdedah je kat sini bagi orang perempuan dalam. Dia sembahyang pakai kain. Dia sembahyang tak semestinya pakai telekom. Pakai baju kurung boleh. Yang keluar rumah tu. Tak boleh pakai baju kurung. Maknanya kalau tak boleh pakai baju kurung sebab tak cukup syarat, maknanya dia keluar rumah tu pun tak cukup syarat. Yang cukup syarat untuk keluar rumah, tutup aurat, itulah aurat sembahyang bagi orang perempuan. Dia pun sembahyang pakai kain baju kurung lah. Gini, tak kancing, tak ada kancing. Baju kurung ada kancing. Kalau angkat kan jatuh kan gitu kan. Dia pun pegang gini. Pegang gini ke, jadi pegang itu ke. Dia pun Allahu Akbar, okey lagi. Masa dia gerak-gerak tu, dia pegang sini jatuh. Dia punya ni besar juga, saya ni kecil, besar sikit. Okay, macam ni. Terjumpa. Masa ni okey lagi, pegang lagi. Sami Allah liman hamidah, pegang. Takut-takut ni, nampak ni. Allah. Patut rakaat kedua lupa dah. Allah, lupa. Bukan selak, macam ni je. Kalau macam ni je. Kalau selak macam ni membatal lah. Macam ni. Dia terlupa. Asal saya pakai baju lengan kecil lagi ni. Nampak contoh tak boleh. Macam ni. Kan nampak? Dia terlupa nak pegang. Ada orang nampak tak? Mana ada orang nampak? Dia sembahyang dalam bilik, sorang-sorang. Dah lah tu, tengah-tengah malam buta. 3 pagi. Dan dia pula tak buka lampu. Dia pun tak nampak. Tapi kalau tengok nampak? Nampak batas sembahyang. Tak ada orang tengok pun. Bukan masalah orang tengok. Masalah kalau nampak je batal. Sama macam tadi. Tempat najis tadi ada kat mana? Tempat tu zahir. Kalau orang tengok boleh senang nampak tak? Senang nampak. Bukan dalam poket. Dalam poket susah nak nampak. Takkan orang nak tengok kena selak. Bukan selak, kena tengok. Dalam poket. Air kencing dah kering. Takkanlah makmum nak kena bau semua jubah imam dulu. Ada air kencing ke tidak? Benda tu tersembunyi. Maka makmum tadi sah. Nampak? Dia kalau tak tersembunyi, kalau najis tu tempat yang zahir, contoh atas ni. Tengah imam sembahyang, kepak naik atas ni. Okey, zahir tak? Zahir. Senang nampak. Mana makmum nak nampak? Memang makmum tak nampak sebab imam paling tinggi. Makmum rendah-rendah. Macam mana boleh tengok? Dah jadi pula tengah sembahyang. Makmum tak boleh. Makmum tak sah, kena sembahyang balik. Kenapa pula? Makmum mana tahu? Makmum tak tahu. Tapi tempat tu makmum tak nampak najis imam. Nak tak cicak dekat atas kepala imam. Tapi kalau tengok nampak? Zahir tak? Senang tak? Senang nampak. Maka makmum tak sah. Dia ada hukum tu. Dia ada hukum tu. Banyak lagi kalau nak contoh hukum. Hukum yang jika zahir maka tak sah. Jika batin maka sah. Betul? Banyak hukum. Masa nak kahwin, tengok zahir tu perempuan dah. Kena selak, cek takut-takut kalau jantan macam mana. Teruk itu, Tok Kadi kata saya nak kena selak dulu. Sebab nak pastikan lelaki dengan perempuan. Sebab zaman sekarang dah gila. Lelaki kahwin nampak macam lelaki dengan perempuan. Rupa-rupa je. Lelaki dengan lelaki kan, jadi kan. Tomboy kan. Jadi saya tak silap saya sebulan 2 lepas ke? Tak ingat. Ke 2-3 bulan lepas. Isteri dia kata, apa benda? Something wrong ke? Kahwin dah 2-3 bulan tapi tak buat apa-apa pun. Jagang kucing tak makan ikan. Kucing ni kalau ikan bawa saji boleh korek lagi. Rupa-rupanya laki suami dia tu perempuan. Suami dia tadi perempuan. Betul tak kan? Suami benda tu jadi. Okey, soalannya masa nak kahwin, tengok zahir je macam perempuan lah, luar lah. Sah. Memadai tak? Memadai, sah. Tak perlu nak Tok Kadi tolong cek dulu Takut-takut. Tak ada. Sah lah.
Sah dah perkahwinan. Tapi kemudian lepas tu baru tahu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, contoh, barulah tak sah. Ketika perkahwinan tu cukup dah, sekadar itu saja sah. Saya nak beritahu, dalam mazhab Syafi'i dia ada hukum zahir, dia panggil. Hukum zahir. Hukum tengok zahir cukup dah memadai. Memang ada hukum tu. Jika zahir, maka dia dikira walaupun orang tak tahu, walaupun tak nampak. Saksi, sah. Saya tak boleh nak kata sah. Kalau saya kata sah, saya bertanggungjawab dekat akhirat. Saya nak tahu betul ke lelaki, betul ke perempuan. Mari sini. Saya tak boleh. Sah dah. Bagi hukum zahir, banyak lagi. Hukum zahir dia panggil. Jadi tadi pun hukum zahir lah. Berhukum dengan hukum zahir. Walaupun tak ada orang tengok dalam masalah aurat tadi tu. Okey. Tu masalah itu adalah implikasi yang pertama. Jika imam itu berhadas, makmum tu tak tahu sampai habis sembahyang. Makmum tak tahu sampai habis sembahyang. Baru makmum tahu imam tadi berhadas kecil atau berhadas besar. Maka makmum tadi sah, sepakat ulama. Cuma dapat berjemaah atau tidak. Jika dengan pendapat dapat jemaah, maka kalau makmum tadi imam tangguh Fatihah sebab lambat apa semua, sahlah, memang okeylah. Memang nama kan dapat jemaah. Jika makmum tadi imam yang tangguh Fatihah dia sebab dia masuk lambat, maka makmum tadi kena tambah rakaat. Kalau tak cakap banyak lagi lah, dan tak lama lagi. Kalau cakap banyak dah, dia kena semayang balik. Okay. Implikasi yang kedua, kesan yang kedua, jika adalah ia pada sembahyang Jumaat dan bilangan jemaah telah sempurna 40 orang, ia dan adalah jika adalah ia sembahyang Jumaat, pada sembahyang Jumaat bilangan jemaah telah sempurna 40 orang. Yang mastautin yang untuk mengesahkan sembahyang Jumaat tu 40 dah. Tidak termasuk imam. Tak masuk imam lah. Sebab nak cerita ni imam batal tadi. Bukan imam batal, imam tak ada wuduk tadi yang tak perasan. Imam tak mandi wajib ni. Jadi tak boleh termasuk imam. Kalau kata termasuk imam 40, tiba-tiba imam rupa-rupanya tak mandi wajib atau tak ada wuduk, memang tak sah lah. Sebab 39 mana boleh sembahyang Jumaat. Ini ceritanya masuk imam kan. Yang 40 tu semua jemaah tu dah 40 dah. Semua boleh kira, semua cukup syarat jemaah. Imam kalau campur imam 41 atau 42, 43, 44 lebih lah. Okey. Bukan 39 tak termasuk imam lah. Dan bilangan jemaah telah sempurna 40 orang, tidak termasuk imam. Maka jika kita kata, kan dua pendapat tadi. Satu kata sah memang sah. Sah memang sah Jumaat dia. Cuma adakah bukan tak semestinya sah. Kalau kita kata pendapat pertama, solat berjemaah itu sah. Kan ada dua kan? Sah. Maka sembahyang mereka itu berjemaah, niscaya jadilah Jumaat itu, maka sahlah Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Bila sebut jemaah, dia mesti ada imam dan makmum, baru orang berjemaah. Kalau makmum saja tak ada imam tu bukan berjemaah. Imam saja tak ada makmum pun bukan berjemaah. Dan solat Jumaat wajib berjemaah. Tiba-tiba imam tak ambil wuduk atau tak mandi wajib. Bila macam tu, makmum sembahyang Jumaat ni, makmum sembahyang, makmum tak tahu, benda tu tersembunyi. Dan makmum tadi, makmum saja 40 ke atas dari sudut bilangan. Kalau kata sembahyang dia dapat berjemaah yang tadi tu kan, dia dapat pahala semua tadi, maka Jumaat dia sah. Tapi pelik tak ada makmum. Jadi boleh buat teka-teki boleh buat teka-teki. Sembahyang Jumaat wajib jemaah, tapi makmum aja. Macam mana sebut? Macam mana buat teka-teki? Mana-mana makmum je. Imam kita tak boleh kata tak ada. Imam ada tapi tak sah. Macam mana tak nak buat teka-teki? Kita kata macam mana imam tak ada,
Macam mana? Imam tak semayang. Imam tak dikata imam tak semayang. Susah kan nak teki-teki. Akhir sekali, jawapannya adalah semayang Jumaat yang mana imamnya berhadas. Yang makmum dapat tahu setelah salam. Dan berhadas imam ataupun masalah imam tadi tersembunyi. Maka makmum semayang Jumaat sah juga walaupun imam tak sah. Gitu lah. Itu ikut pendapat pertama. Kan pendapat kedua kata makmum tadi tak sah. Bukan. Kan ikut pendapat yang kedua, makmum tadi tak dapat jemaah. Tak dapat berjemaah. Kesan dia, kalaulah tidak, maka tidaklah memadai Jumaat tu. Makmum tadi wajib sembahyang Jumaat sekali lagi ya. Sebab apa kata sembahyang Jumaat? Sebab belum habis Zuhur lagi. Kalau dah tahu waktu asar, dia tak panggillah sembahyang Jumaat, dia panggil sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur. Jadi kalau dia dapat tahu tu, kalau ikut pendapat yang kedua, imam tadi beritahu Allah lupa mandi wajib, lupa ambil wuduk. Yang ada semua tu, kata dekat imam tu, pergi mandi, kami tunggu. Yelah, takkan nak sembahyang terus. Kalau tidak dia nak sembahyang Jumaat macam mana, berdosa pula dia. Mak yang imam tu pergi mandi. Macam tu. Mandi, tunggu. Kemudian imam tu nak jadi imam ke, orang lain nak jadi imam ke, tak ada masalah. Maka jadi imam, jadi khatib, baca balik. Alah, baca rukun pendek-pendek aje. 1 minit je khutbah sebenarnya. Khutbah punya rukun 1 minit aje. 2 khutbah tu 1 minit. Kadang-kadang tak sampai. Tak payah azan-azan buat rukun-rukunnya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Duduk. Tak payah duduk atas kursi, duduk bawah. Tu je rukun khutbah. Yang panjang-panjang tu sunat je. Bangun balik, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau nak selawat lebih kurang macam tu. Ittaqullah. Kalau nak baca ayat satu Quran, ayat Quran pun boleh. Tak nak baca pun tak apa, sunat aja. Kemudian Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup tu. Kalau takut kena panggil dengan jawatan agama Islam sebab tak baca sultan, bacalah sultan panjang sikit. Sebab sultan kan wajib kan kat tempat kita. Tapi hukum syarak tak wajib. Syarak, tapi kita di negeri kita wajib, iaitu sebut doa untuk sultan. Panjang sikit. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat sekali dengan sultan. Okey, kalau yang tu mungkin dah 2 minit, 3 minit. Lepas tu dah qomat. Terus macam tu je. Itu rukun khutbah. Yang saya baca rukun khutbah tadi, iaitu alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ittaqullah. Lepas tu satu ayat Quran. Tak kira ayat Quran mana-mana yang memberi faham. Tu duduk, bangun balik, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu mesti didengari oleh makmum yang kira 40. Kalau tidak, khutbah tak sah, Jumaat pun tak sah. Dia mesti dengar. Kalau dia tidur, habis. Kalau kata cukup-cukup 40 yang boleh dikira, memanglah ada 300 orang sembahyang, tapi yang boleh dikira berapa orang? Yang boleh dikira 40. Cukup-cukup 40. Kalau cukup-cukup 40, semua kena duduk sini. Imam kena tengok. Kita tengok dia tu sengguk, tidur. Imam tadi, khatib tadi suruh gerak. Sebab tadi dia tak dengar aku baca ayat Quran. Dia pun gerak. Qul huwallahu ahad. Okey. Tidur balik. Sebab dia tak dengar yang tu je tadi. Takkan tak dengar, takkan Assalamualaikum dah tidur dah. Awal-awal lagi alhamdulillah, ittaqullah, semua dah dengar awal-awal selawat. Yang tak dengar ayat Quran aja. Kena gerak. Kejut. Tidur balik. Lepas tu imam pun duduk, bangun balik untuk khutbah yang kedua. Dia masih lagi tidur. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tengok tidur balik. Gerak. Bergerak. Benda. Ni, tengok ni. Khabar ni. Khabar lah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey. Ittaqullah. Okey. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Tidur balik. Sambung balik khutbah panjang-panjang. Saya bagi contoh. Itu je. Dia wajib dengar. Kalau satu tak dengar je. Kalau cukup-cukup 40 orang yang boleh dikira. Satu tak dengar je. Kena segera bagi tahu, sebut kat dia ayat-ayat tadi. Macam tu lah. Sembahyang Jumaat. Habis kita panjang-panjang semua sunat-sunat isi. Yang wajib tu je sembahyang Jumaat. Dan mesti didengari oleh orang yang kira, yang dikira 40. Jadi
Jumaat tadi tu, kalau katalah kita kata jemaah tadi tak dapatlah, jemaah mengikut pendapat yang kedua tadi tak dapat berjemaah, maka kalau tak dapat berjemaah, solat Jumaat pun tak sah lah. Jadi yang ni mungkin pilih yang pertama lah. Sebab Jumaat ni susah ni, panjang cerita, kecoh nanti kan. Jadi pakai pendapat yang kata dia dapat berjemaah, maka selesai. Walaupun imam tak mandi wajib, imam tak ada wuduk, selesai masalah. Kalau tidak, jadi kecoh pula. Tapi kalau sembahyang biasa, kalau ikut saya baca kitab-kitab yang lain, dia kata amalkan yang tak sah tadi. Amal yang tak sah, iaitu tak sah yang mana ni? Ingat tak cerita apa ni? Cerita imam berhadas, makmum tak tahu, dan makmum imam tangguh Fatihah makmum. Kan? Tiba-tiba dapat tahu rupanya imam tak boleh tangguh sebab dia tak sah. Maka makmum tadi makmum tadi apa? Makmum tadi dia kena tambah rakaat, kena ambil yang tu. Itu. Jadi kalau dalam masalah solat Jumaat, bolehlah ambil yang pertama, solat-solat lain. Tapi kalau makmum yang tak ada imam, tak ada tanggung apa-apa dia, itu memang sah sepakat ulama. Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir ni pelik juga. Jika lupa imam yang berhadas, Allah, dahlah dia berhadas, dia lupalah berjunub ataupun tak ambil wuduk, lepas tu dia lupa lagi. Macam mana? Dahlah dia lupa ambil mandi junub ataupun ambil wuduk sebelum sembahyang, dia lupa dah. Lepas tu masa sembahyang lupa lagi. Maksudnya kalau 4 rakaat buat 3. Macam tu. Kalau 4 buat 5, ataupun tak tahiyat awal lah, kita ambil contoh mudah. Tak tahiyat awal, dahlah dia terlupa ambil mandi wajib, terlupa ambil wuduk, lepas tu lupa pula tahiyat awal dalam sembahyang tadi, sembahyang yang tak sah tadi. Lupa pula. Okay. Jika lupa imam yang berhadas, lupa, kemudian mengetahui makmum hadas imamnya, kemudian makmum tahu sebelum selesai sembahyang, lepas sembahyang settle kan, sebut tadi, lepas sembahyang baru dapat tahu, selesai. Tengah-tengah sembahyang makmum dapat tahu. Macam mana? Macam mana makmum dapat tahu, imam tak tahu-tahu? Kalau imam tahu, imam keluar sembahyang ke apa, barulah makmum tahu, okeylah. Mungkin lepas makmum tahu, imam tak tahu. Macam mana? Makmum yang pula yang tahu. Mungkin contoh laki bini tadi kot, dia tahu lah suami dia tak mandi wajib lagi. Macam tu kot. Tengah-tengah sembahyang tu, sembahyang isyak lah kata, isteri dia dah mandi wajib jadi makmum. Imam tak mandi wajib lagi. Dengan suami isteri dia pun tak ingat juga. Lepas tu rakaat kedua sepatut tahiyat awal, suami dia tinggal lagi tahiyat awal, lupa lagi, tepuk tangan. Kan, perempuan tak ada subhanallah, tepuk je. Barulah suami dia teringat, Allah, aku tak tahiyat awal tadi, tapi dah bangun, mana boleh duduk balik. Tak apalah, nanti sujud sahwi. Dia kata gitu. Itu rakaat ketiga tu naik, tiba-tiba teringat, loh, aku tak mandi wajib lagi. Bukan teringat, makmum yang teringat. Tak mandi wajib lagi laki aku. Macam nak buat? Baru ingat tengah-tengah sembahyang. Macam tu lah kot contoh saya bagi. Kalau ada contoh lain boleh buat contoh lain, okay? Macam nak settle sebelum selesai sembahyang, dan mufaraqah dengannya. Mesti kena mufaraqah. Kalau tidak, batal. Makmum tadi dah tahu imam tak sah, baru teringat, maka pisah, aku berpisah dengan imam. Okey? Atau lupa sebahagian daripada mereka dan imam tidak lupa. Tu nanti dulu, nanti pening kepala. Itu kita tolak dulu. Itu masalah yang kedua. Jawab terus. Maka jika kita berkata sembahyang mereka itu berjemaah, kan tadi kan kes dia adakah makmum tadi dapat berjemaah atau tidak? Sah kalau dapat tahu lepas salam, memang sah. Dapat tahu lepas salam memang sah. Dapat tahu dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang baru makmum dapat tahu, teringat, sah kalau dia mufaraqah. Makmum tadi mufaraqah baru sah. Makmum ikut, makmum tak sah. Sekarang ni makmum ni mufaraqah, masih lagi sah. Okey? Susahnya ini.
Maka jika kita berkata sembahyang mereka itu berjemaah, maka hendaklah mereka makmum tadi sujud sahwi, hendaklah tu sunat, bukan wajib pun. Sujud sahwi kerana terlupa imam. Kerana aja ni, sujud tetap sunat sujud sahwi, tapi kerana. Oi, panjang ni. Saya nampak je pendek, tapi nak faham ini panjang cerita. Kan? Tak apa, kita cuba. Kita cuba habiskan dalam masa 5 minit. Okey. Kalaulah jika kita berkata sembahyang mereka itu berjemaah, maka sahlah. Kalau kita kata mereka itu berjemaah, maka makmum tadi dapat pahala jemaah. Cuma makmum tadi teringat aja tengah-tengah makmum tadi sembahyang bahawasanya imam berhadas, jadi aku mufaraqah. Adakah dia dapat jemaah dia? Pendapat pertama kata dapat jemaah, pendapat kedua kata tak dapat. Sah, dua-dua sah. Katalah yang kata dapat jemaah. Katalah pendapat pertama dapat jemaah kan? Maka makmum tadi pun lah mufaraqah sebenarnya sendiri je. Sebelum salam, sunat tak sujud sahwi? Dia kata hendaklah. Hendaklah ni macam wajib pula. Bukan hendaklah wajib, hendaklah sunat. Sunat tak makmum tadi? Sujud sahwi. Itu soalan dia. Sunat. Walaupun imam salah, makmum tetap sunat sujud sahwi. Okey. Sekarang sujud sahwi, makmum tengah sembahyang seorang-seorang ni, imam dah, dia dah ada mufaraqah dah, apa peduli apa. Maka makmum tadi dia sujud sahwi kerana imam ke kerana dia? Kerana imam. Kerana imam lupa. Okeylah gini. So, untuk faham yang ini, kena faham yang ini dulu. Memang kitab Qaulul Tam ni memang kita advance. Dia bukan kitab jemaah biasa. Dia memang masalah pelik-pelik gitu. Dan kita pula lagi berapa ni, tak sampai 10 soalan nak habis dah, nak khatam lah. Jadi dia memang rare. Tengok gini. Kita bagi contoh gini imam buat salah, naik rakaat kelima. Katalah naik rakaat kelima. Kemudian dia tengok makmum semua duduk, baru dia teringat, makmum tak ikutlah. Makmum tak ikut, dia tengok makmum semua duduk, tengok ke tepi, baru teringat, maka imam tu duduk balik. Maka makmum tak ada buat salah apa-apa. Imam ada buat salah tapi sebab terlupa duduk balik. Maka setelah sebelum salam, bukan, lepas dan imam salam tanpa sujud sahwi. Kan sujud sahwi sunat aja. Soalannya, makmum sunat tak sujud sahwi? Sebab makmum tak salam begini. Bila imam salam, makmum kalau dia sujud sahwi, dia boleh sujud sahwi selepas imam salam. Dia tak boleh sujud sahwi sebelum imam salam, batal. Jadi lepas imam salam, imam tak sujud sahwi. Makmum tak ada buat salah apa. Malah ketika imam buat salah, dia duduk elok-elok. Soalannya, makmum tadi sunat tak sujud sahwi? Sunat. Kena faham itu dulu. Sunat makmum sujud sahwi walaupun yang salah tu imam. Contoh kunut. Imam tak baca kunut. Sama ada tak sengaja atau sengaja tak baca kunut tak kira, tapi imam tak baca kunut. Makmum baca kunut. Imam bagi peluang masa sujud. Lama sikit dia sujud. Makmum baca kunut sampai habis. Kemudian sebelum salam, selepas salam, imam salam tanpa tak sujud sahwi. Okey. Makmum kata, imam kata, aku memang tak nak baca kunut pun. Bukan terlupa. Mana dia tak nak sujud sahwi. Makmum tak salam lagi. Adakah makmum sunat sujud sahwi? Sunat. Jadi kita dapat faham, makmum kadang-kadang dia menanggung kesalahan imam. Contoh lagi. Makmum tadi baru sampai, nak ambil wuduk dulu, tengok kat dalam, subhanallah, 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 dia tengok itu. Apa hal pula? Rupanya imam naik rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Okay. Dan imam bila dah naik tak boleh turun balik. Imam turun batal. Dah naik-naik alah tahiyat awal, sunat abang. Bukan wajib, bukan rukun. Dia minta, imam lupa tahiyat awal. Dia tahu ni, tapi dia tengah ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Bila dia masuk, imam dah tahiyat akhir. Dia pun Allahu Akbar. Terus duduk Imam salam, imam tak sujud sahwi. Katalah imam tak sujud sahwi. Ataupun imam sujud sahwi pun boleh dalam contoh ni. Saya nak ambil contoh, imam tidak sujud sahwi. Makmum tadi terus tambah rakaat. Dia dapat tahiyat akhir je dapat. 4-4 lah, 3-3 lah. Tambah. Sebelum salam, semua dah balik keluar sembahyang, balik lah. Makmum dah balik, imam dah balik. Makmum tadi sembahyang.
Ialah dia dapat tahiyat akhir. Jadi dia dapat jemaah lah. Sebelum salam, makmum tadi sunat tak sujud sahwi? Sunat. Padahal dia, aku tak ada kena-mengena dalam ini cerita. Aku dapat tahiyat akhir je. Tahiyat akhir je aku dapat. Tetap juga, sebab tu kadang-kadang makmum dia tanggung kesalahan imam. Kadang-kadang. Okey, dah tahu tu. Jadi makmum tadi sujud sahwi kerana apa? Kerana imam. Okey. Baru balik ke sini. Jika dikatakan berjemaah itu sah, walaupun imam tu berhadas, makmum ni dapat tahu tengah semayang, makmum pula mufaraqah dan teruskan semayang. Dan kalau ikut pendapat yang pertama, bahawasanya dia dapat jemaah, kalau dalam solat Jumaat tadi sah solat Jumaat tadi lah. Sah memang sah. Cuma dapat jemaah ke tidak? Dia kata dapat jemaah. Maka dia sujud sahwi kerana imam. Bukan kerana dia. Sebab dia ada salah apa? Aku mana ada salah apa-apa kan? Imam yang tapi dia sujud sahwi kerana imam. Okey. Dan kalaulah tidak, kalau ambil pendapat yang kedua, bahawasanya dia tak dapat jemaah, maka hendaklah mereka hendaklah tu pun sunat lah. Macam wajib disebut hendaklah tu. Sunat sujud sahwi kerana terlupa mereka sendiri, bukan terlupa imam. Bukan terlupa dia, makmum bukan terlupa. Yalah, makmum terlupa lah kot. Kira macam ni lah. Salah tu salah makmum sendiri. Dikira salah makmum. Dia tak kira, dikira makmum yang salah. Kerana makmum tak tahu imam, makmum tak tahu imam berhadas. Jadi makmum tu kira macam salah lah, bukan salah batal. Jadi bila macam tu, makmum tadi sunat tak sujud sahwi? Sunat juga. Nak menanggung kesalahan imam ke? Nak menanggung kesalahan imam apa? Bagi pendapat yang kedua, dia tak sah berjemaah. Cuma semayang je sah. Jadi macam ni, dia nak sujud sahwi kerana imam. Batal semayang. Maka dia sujud sahwi kerana dirinya sendiri. Iaitu ada kesalahan semayang tadi. Salah tu salah imam, tapi dikira untuk diri. Kalau dia niat untuk imam, batal semayang makmum tadi. Ini kena faham sungguh lah. Sebab kita sujud sahwi ada sebab. Kadang-kadang sujud sahwi sebab imam, kadang-kadang sujud sahwi sebab makmum tu sendiri. Okey, kita undur sikit. Dia kata saya lompat tadi. Atau lupa sebahagian mereka dan imam tidak lupa. Lupa sebahagian mereka dan imam tidak lupa. Maksudnya, imam ni cerita imam, susahnya. Imam lupa berhadas tapi dia lupa sebagainya jadi. Kemudian tengah-tengah semayang, yang lupa tu makmum, yang buat hal tu makmum. Katalah makmum tak baca tahiyat awal. Imam dia ada, tapi imam dia sah, imam dia tak sah. Tapi dia tak tahu sebab imam dia berhadas. Imam dia berhadas, maka dia tak tahu imam dia tak sah. Maka dia boleh ikut-ikut je lah. Kemudian yang kes tadi, imam terlupa. Dah lah lupa tadi untuk mandi wajib, untuk berwuduk. Lupa lagi tak baca tahiyat awal. Contoh tadi kan. Yang ini, imam terlupa untuk mandi wajib, tak berwuduk. Yang lupa tu bukan imam, makmum pula lupa. Tapi cuma makmum lupa tak baca tahiyat awal. Imam baca. Memang nampak macam duduk. Tahiyat awal ni baca, imam pun baca at-tahiyatul mubarak. Tahiyat awal. Makmum tadi tak berangan. Betul imam bangun, makmum bangun. Aku tak baca tahiyat awal tadi. Sepatutnya kalau keadaan biasa normal, macam mana sembahyang makmum tadi? Imam tanggung. Makmum tadi tak buat sunat arba'ah tu, imam tanggung. Tapi dalam kes ni, imam boleh tanggung tak? Sebab lepas dia tahiyat awal. Kalau imam tanggung, maka tak perlulah dia sujud sahwi. Kalau imam tak tanggung, tak perlu tu, tak sunatlah dia sujud sahwi. Kalau imam tak tanggung, maka sunat dia sujud sahwi kerana dirinya sendiri. Bukan kerana imam, kerana dirinya sendiri. Okey. Jadi kalau imam sendiri tak sah yang tadi tu, maka kalau pendapat pertama, jemaah pun tak dapat, maka dia sujud sahwi kerana dirinya sendiri. Sebab dia tak baca tahiyat awal. Kalau dia kata dapat jemaah, dia sujud sahwi kerana imam. Iaitu imam tak sah tadi. Imam tak sah.
Yang ini paling susah sekali. Kena perhati sungguh-sungguh baru faham. Yang nombor 3. Cukup. Satu je hari ni. Sebab susah. Itu pun dah 55 minit lah. Okey, cukup lah. 185. Yang nombor 3 ni kena baca balik, renung kalau nak faham. Hukum memanjangkan i'tidal bukan kerana kunut. Apa hukumnya? 186. Tasbih kafarah dan surat al-asbah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.